Ya, masa dia tengah masak ikan lah. Dia panggil aku tanya aku masa aku duk masak, duk bakar ikan. Dia tunjuk gambar tu, tanya gambar poster tu, poster apa? Tanya aku tu apa tu? Tu apa tu? Kerja pasal apa? Aku membuk bawa tak faham lah. Aku nak bagi dia jelas apa yang dia maksudkan. Dia kata tu buku laman lik apa tu. Aku kata, betul bang. Tangga muzik nak kerja macam mana nak buku nak nulis. Buku ke apa? Tu dah jadi dah. Bukan kata nak menulis, dah jadi dah. Itulah. Yang tu dia tak faham. Hang tengok, ada umur apa tu? Dalam umur dia awak lanjut lah dia. Kat 80 dah. Mungkin lebih lah. Hang tengok, aku jumpa dia kat semalam baru ni pun tegur. Ini masalah dia. Sedihnya ayah kata ada kalanya orang tua pada umur. Apa masalah aku tulis buku? Apa ada kena-mengena dengan tangga masjid? So kalau hang duk pergi masjid selalu, hang duk kutuk orang punya kerjaya, apa masalah tu pula? Hang pula umur 80 lebih. Sedanglah umur-umur yang tersisa ni, buat apalah nak mengutuk orang? Buat apalah nak menghukum orang? Dahlah dia sampai sesat. Yang ni semua sesat ni. Sesat. Tu mainlah duduk kita sembang. Kadang-kadang dia payah nak proses yang kita orang tak. Dia bubuh payah. Dah, hang dah umur 80 lebih. Hang main makan kedai orang. Bila poster aku dah kat situ, apa yang sakit hatinya? Aku jual buku kot. Hidup aku dalam 50 tahun ni, takkan aku tak pernah pergi masjid. Nampak gila ke apa? Kita pernah join tabligh kot. Every single corner masjid ni aku dulu biasa cuci. Apa yang cakap aku tu? Tapi kalau dia tua, nampak sampai usia yang hujung-hujung ni, dia jadi seorang pengkeji, seorang penghukum, menuduh orang sesat, lepas tu hukum kaki masjid, tangga masjid tak nak pijak. Benda tu semua tak betul. Ingat kita mengaji dengan Ustaz Mat di mana? Masa kita umur belah-belah. Kita mengaji dengan Ustaz Mat kat mana? Di masjid Dalam masjid lah. Kita mengaji. Betul tak? Ustaz Mat, lupa Mat Bang. Ustaz duk jual air Mat kepai. Bang, kami aku panggil Mat Bang. Kita mengaji mana? Anak 7 ke 8 lah. Ustaz tu. Kita mengaji dalam masjid. Dalam masjid lah. Aku kalau ada gotong royong, aku pun nak mai kalau aku ada di sini. Tapi kalau aku dah Germany nak mai macam mana? Cuci kubur ke kalau aku... Dah Azib menurut dah manusia macam mana nak dia? Dah masalah dah perspektif tanpa sedar diri ya. Contoh dia macam ni. Hang dah tua. Umur 80. Hang masuk kedai orang, tengok poster aku dalam tu. Hang marah tuan kedai tu pasal buku poster aku. Apa masalah? Aku jual buku. Dia kata tak kaki masjid tak nak bijak, takkan nak cerita bab agama, takkan nak menulis buku pasal agama. Tu dah jadi dah buku, bukan takkan nak menulis. Kita bukan soal bab ini masalah dia. Itulah orang Melayu kita. Itu masalah. Masa ayah aku ada, hamba tak mai pun bertelaah dengan dia. Hamba tak mai duduk sekali pun bertelaah dengan dia. Dia payah nak duduk proses sekali. Yalah. Hukum tu. Tak. Attitude macam ni kita kata. Itulah bila guru cakap dulu, ada kalanya orang tua pada umur saja, bukan pada ilmu. Ini jadi macam ni lah. Aku kalau dia duduk, aku nak tanya dia satu. Tolong sebagai umur yang kat 80 ni, tolong hurai kat saya apa surah Al-Baqarah ayat 239 cakap, surah Al-Baqarah ayat 45, surah Al-Hadid surah Al-Hadid ayat 3 dan 4, surah Al-Isra ayat 36, dan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, dan surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Tolong hurai yang ni dulu. Saya ikut, saya cium tangan awak. Awak nak tak puas hati dengan saya kan? Bukan nak gaduh. Kita tak mau gaduh. Kita nak sembang elok pasal ilmu. Faham? Awak duduk kat fiqah, awak nak menentang orang bawa ilmu mutasawuf dengan makrifah ni pasal apa? Kalau nak cakap bab solat, kita buka bab kerukunan betul-betul. Awak umur 80 kot. Anytime Tuhan nak dijemput pula anytime. Sisa-sisa hati ni, takkan hati awak yang tua dah ni, akal awak yang tua dah ni, takkanlah awak nak penuh dengan kutuk kat orang, menghukum orang sesat dan tak puas hati, iri, dengki, khianat. Takkan umur yang tua macam ni awak nak simpan benda macam ni? Jadi macam surah Al-Kahfi 105 105. Sempat cerita
tak sia-sia apa yang dia buat yang lain. 105 tu Al-Kafi. Semua jadi sia-sia. Takut jadi macam tu. Dan dia penutup Al-Kafi tu dengan surah ayat 110 dia kata. Penutup dia kata barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengamal amalan soleh, iaitu dengan tidak mempersekutukan walau seorang pun. Clear dah bagi. Come only you and ask who you are. Sebab Tuhan tak akan memilih. Dia ada sebut dah, wailul likulli humazatil lumazah. Dia ada sebut juga lagi satu, lagi sekali saya sebut, inna syani'aka huwal abtar. Ayat ni sangat penting walau dia duduk dalam mukhadam. Tapi siapa nak percaya hang Pan? Hang tengok fizikal hang pun nampak tak elok. That was 90-60 conversation you can bring out like that. Sekarang orang yang melihat luaran adalah orang yang bangang. Sebab kita ditipu baik dari segi politician yang lepas-lepas, semua penzahiran bagus. Lihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung, yang mana satu engkau pilih. Dia bagi dah beradab, dia bagi. Dalam kalut ada peraturan cipta kekalutan, di mana pula kau berdiri. Di sini, dia tak kata di sana. Mak Nasir tu dah bagi terang-terang beradab. Masuk waktu ada kerja lain, ada peraturan nak Nabi buat, pergi buat. Dalam peraturan tu cipta kekalutan pula. Tak kalut ke? Tak ada khusyuk dan tawaduk, tak diterima Allah. Awailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ini nak tak mana? Dalam kalut ada peraturan, dia ada qauli fi'li qalbi pula. Dia ada fana baqa, dia ada nafi isbat. Semua nak tahu tak mana? Matikan diri kamu sebelum mati. Semua dia susun siap dalam tu. Ampo ingat ampo pergi masjid tu, ampo boleh kata kat orang yang tak pergi masjid dah, ampo silap besar. Sebab orang yang tak pergi masjid tu macam-macam jenis dia ada. Faham tak? Ada kalanya orang yang tengah bertepakar 1 minit tu lebih baik daripada 60 tahun orang beribadat. Sebab jadi macam ni, kesudahan Tuhan kata apa? Dia tak pandang, tak menjamin pun. Hati hang saja. Tu jenis apa hati tu, tengok poster macam tu pun. Jadi rugi lah pada dia. Rugi lah. Kesian. Saya tumpang sedih, bukan saya marah. Sia-sia. Saya jumpa dia pasal malam baru ni pun saya tegur dia. Saya fikir dia tua, duduk sekampung. Nak mati macam mana kalau macam tu? Bawa benda-benda macam ni. Usia kat 80 tu, 80 lebih tu. Nak berdengki, nak sakit hati kat orang. Bacalah apa yang aku tulis. Tak mau baca tak usah kutuk. Very simple. Kalau nak kutuk, baca, cari benda salah apa yang aku tulis dalam buku tu. Mai hentam aku, cakap, dan aku boleh minta maaf kalau kau dah tulis silap. Tapi kalau buku tu hang pun tak baca, hang tak puas hati kat aku, macam mana? Hang kata aku tak bijak masjid. Habis yang Quran kata solatlah sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki, tu macam mana pula? Takkan hang nak mentidakkan keberadaan Daimun dan Rosiun? Fa'ilun, aku tak pernah menidakkan. Dia pun takut, dia pun stuck dia dalam proses tu. Amin, kita kena jujur. Kita kena jujur. Fa'ilun, aku tak pernah menidakkan, tapi aku tak mampu. Tapi kalau hang mampu, mai ajang. Tapi jangan kata buat sudah, esok dia terima. Hang tolong jawab surah Al-Kahfi 103, 104, 105. So kita proses bab tu. Kita proses bab Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Dan kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat 45 mengatakan sesungguhnya solat itu sangat berat. Kenapa hamba buat senang kan? Dan kenapakah dalam surah Al-Baqarah ada mengatakan ada yang mengikut hanya agama nenek moyang. Surah Al-Baqarah ayat 170. So hari ni kita nak tanya benda ni, duduk elok-elok bincang. Kalau tak mau, lakum dinukum waliyadin. Kenapa nak main kedai orang yang sudi buh poster aku untuk jualan buku, nak kutuk tuan kedai tu? Lepas tu nak hina aku ni sesat lah apa itu ini. Awak umur 80 kot. Rumah duk kat tepi, kubur duk kat taman. Takkan nak bawa seketul hati yang macam tu. Rugi. Ini yang dikatakan Wal Asri tu. Mereka tak nampak. Itu sebab Tuhan kata dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pasal bab-bab macam ni, bab-bab Melayu, baru ni yang aku pergi semalam kan.
Ada satu bestman ni, macam mak aku lah. Nama dia Man Kicap, bestman ni. Dia tanya aku, SB tak main soal jawab lepas apa semua. Aku tak ada lah kat Johor, ada Jabatan Agama semua. Tapi tak ada apa nak bela pun. Dia kata apa maksud? Benda yang betul yang nak bela apa? Walaupun dipertikai yang benar tu tak benar. Tetapi yang nak bela ni, kadang kau orang buat salah pun dia ada peguam bela. Tak tahu dia terlepas kes. Adakah di mata Allah Ta'ala dia tu selamat sebab peguam bela tu? Contohlah kalau aku mencuri rumah hang. Aku pergi jumpa lawyer. Aku nak kena tangkap ni. Hang dah ada tangkap aku. Lawyer aku ni cerdik pada lawyer hang. Dia tahu macam mana nak pusing kes. Tak tahu aku bebas. Aku menang pada kes tuduhan tu. Aku pada mata manusia. Tapi pada mata Allah ni, Hakim Rabu Jalil ni macam mana? Settle. Lawyer tu macam mana pula? Settle. So what kind of money dia ambil? So this kind of things have got to be really focused and serious. So benda-benda macam ni bukan mudah. Tuan Hakim nak jatuh hukum, dia nak kena ada evidence. Dia nak kena ada juri, dan dia nak kena ada process of witness. Evidence and witness nak kena ada. So bukan boleh senang-senang cakap. Bila hang umur 80 tahun, hang menjalani hidup yang banyak, tiba-tiba hang menghukum orang macam tu, hang tak tahu ke sistem perundangan dunia? Hang tak tahu ke sistem syariah? Hang tak tahu ke sistem ni? Hang main sedap mulut tuduh orang sesat. Hang dah tua kot. Hang tak payah layan dia macam tu. Hang kena diam lah. Dia tak puas hati terang-terang. Ni dia nak belah, dia kata apa? Ni semua sesat. Sebab dari sudut education, dari sudut ilmu, dari sudut ilmiah, dari sudut ketulusan, dari sudut kejernihan, dari sudut ikhlas dan jujur. How do you process this thing? You judge people by appearance. You judge people by your standard. This is wrong. This is completely insane. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Awak nak tengok zahir. Mana zahir Nabi Muhammad SAW? Mana gambar dia? Mana rambut dia? Mana gaya dia? Kenapa dia dituduh gila? Berkali-kali di dalam Quran ada menyebut sesungguhnya teman kamu itu Muhammad tidak gila. Kita baca Quran pun teman kamu itu. Itu sebab mereka bila proses buat Muhammad, mereka tak tahu awal nur akli, awal nur Muhammad ni macam mana. Mereka duk kira sejarah. Kalau anak kata aku tak boleh tulis bab agama. Agama apa? Aku cakap dalam agama Hindu pun ada Hindu setuju. Aku bercakap dalam Buddhis setuju. I've been through all this. Aku cakap dalam Kristian, priest setuju. Anak aku sampai dua orang tu merentap dengan priest di sekolah dia. Menang. Mereka tak boleh jawab. Dia bawa keluar soalan usul dia. Aminah. Situ dia pun nampak hebat pula. Masa situ dia pun nampak, oh Aminah Azali bagus apa semua. Siapa yang ajak dia? Kalau bukan bapak dia pun. Bapak dia pun mengaji yang siapa? Mengaji yang dengan orang lampau duduk tuduh sesat je lah. Inilah masalah Malaysia hari ni. Faham? Pagi breakfast, tengah hari lunch, satgi malam, satgi dinner, atas sikit satu. Kira makan tak berhenti. Faham tak? Apa yang dia hadam tak tahu. Mengaji agama punyalah banyak, tapi agama tu apa dia tak tahu. Agama tu nasihat, bukan kutukan. Awak orang balik dari Universiti Azhar, daripada Jordan, daripada Syria, dari mana-mana. Mereka ni kan? Betul orang tua-tua yang duduk kampung duduk mengaji sebab 20, duduk mengaji ilmu mengenal Allah ni semua tak betul. Hamba ulama apa yang bagi gambar? Profesor mana yang meluluskan hamba? Adakah dia mengenal Allah? Terserah cakap lah. Kalau tak kena ya. Tapi ada ilmu lah. Dan ada jadi masalah ke bagi Allah kalau kata orang tak semayang? Ada masalah bagi Allah ke kalau orang sesat? Takkan Allah macam tu punya lekeh?
Ilmu dia tak kurang pun. Power dia tak kurang pun. Dia tak sengit, tak tempang kan. Allah Ta'ala tu kalau orang sesat. Dia dah tulis dalam surah An-Nisa ayat 170 atau 144. No, 144 dalam surah Ali Imran. Surah Nisa 170, surah Ali Imran ayat 144. Ya, tak ada masalah langsung kalau Allah. I mean, this is a attitude, mindset. Worry than they should. Taking more than they need. Dalam musuh Islam paling banyak, yang paling kuat sekali dua. Tak ada lain lah. Satu nama dia jahil, dua nama dia greed. Tamak haluba. Bukan kata wang ringgit, termasuk ilmu dan segala-galanya. Ni masalah ni. Masalah politician pun yang ni, masalah para preacher dan para ahli agama pun yang ni. Berkebut nak jadi Tuhan. Politician berjanji hidup masa depan hampa akan senang kalau ambil dia. Preacher pula ahli agama kata hampa akan masuk syurga kalau ikut dia. Ini where is the difference? Sedangkan Tuhan kata hanya kamulah yang menjamin amal ibadat kamu diterima atau tidak. So what's going on? Kenapa tak mengajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah dan be it, so be it. Orang letak poster yang pun nak kutuk, nak tak puas hati, nak iri hati, dengki. Apa ni? Umur dah tua nak ada perasaan tu. Takkan nak mati dengan perasaan dengki kianat? Awak rasa satu perjuangan ke kalau boleh maki aku? Takkan ada rasa satu. Takkan Tuhan kata okey aku terima hang sebab aku tu lepas, sebab hantam lepas, sebab aku tu orang sesat. Takkan Tuhan nak macam tu. Sedangkan dalam surah Ibrahim ayat 4 Tuhan kata akulah yang menyesatkan dan aku yang beri petunjuk. So who the fuck are you? I'm sorry to say, bang. This is very insane. This is very out of mind, you know. Bukan marah, nasihat. Cilaka punya Abdul Wahab. Kita nak bagi dia marah, balik-balik kita yang marah.